Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Macam biasa kita akan sambung siri kita tentang ramalan kedatangan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW di dalam Taurat dan Injil. Alhamdulillah kita dah selesai 7 siri tentang nubuat atau ramalan kedatangan Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Taurat ataupun kitab Perjanjian Lama orang Yahudi. Okey. Macam mana yang saya janji, habis nubuat dalam ataupun ramalan Nabi Muhammad dalam Taurat ataupun Perjanjian Lama ni banyak lagi. Tapi saya cuma bawa dalam 7 siri. Saya dah buat 7 siri. Saya boleh buat banyak lagi tentang Nabi Muhammad dalam Taurat ataupun dalam Perjanjian Lama orang Yahudi. Tapi cukup lah 7 siri tu. Itu kena banyak tu. Jadi saya nak masuk ke, saya dah janji saya nak masuk ke Perjanjian Baru lah ataupun Injil lah. Nabi Muhammad di dalam Injil. Macam Nabi Muhammad dalam Injil, memang Allah dah sebut dalam surah As-Saff, surah ke-61 ayat ke-6, macam mana Nabi Isa kata akan datang Nabi setelah dia yang namanya adalah Ahmad. Okay. Tapi kali ni kita tak masuk lagi bab nama. Kita akan masuk siapakah orang tu. Okay, nanti hujung siri-siri yang akan datang kita akan kaji ada tak Nabi Isa sebut kataan tu nama Ahmad ataupun Muhammad. Ada tak Nabi Isa sebut? Kita akan bincang. Tapi lah kita akan nak tahu siapa individu tersebut. Okey. Kita akan masuk dalam Injil. Okey, tak nak terima panjang-panjang. Kita masuk terus. Macam biasa saya akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, setelah selesai membincangkan nubuat atau ramalan kedatangan Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Taurat ataupun kitab Perjanjian Lama yang dipegang oleh orang Yahudi, kita akan masuk pula tentang ramalan kedatangan Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Injil ataupun Perjanjian Baru yang dipegang oleh orang Kristian. Okay, yang siri sebelum ni, 7 siri sebelum ni, kita dah bincang 7 siri tentang Nabi Muhammad dalam Perjanjian Lama orang Yahudi. Kita masuk pula tentang Perjanjian Baru ataupun Injil yang dipegang oleh orang Kristian. Okey. Walaupun dengan menyebutkan ramalan ataupun nubuat kedatangan Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Taurat ataupun Perjanjian Lama sahaja sudah mencukupi. Okey, kita bincang Nabi Muhammad dalam kitab Taurat ataupun Perjanjian Lama dah cukup lah. Kerana Taurat ataupun Perjanjian Lama diterima oleh orang Yahudi dan juga Kristian. Sementara kitab Injil ataupun Perjanjian Baru hanya diterima oleh orang Kristian tetapi tidak diterima oleh orang Yahudi. Okey, kalau kita sebut Nabi Muhammad dalam Perjanjian Lama ataupun Taurat dah cukup lah. Sebab Taurat diterima oleh orang Yahudi dan juga Kristian. Sedangkan Injil ataupun Perjanjian Baru hanya diterima oleh orang Kristian saja. Orang Yahudi tak terima. Mereka tak terima Perjanjian Baru. Orang Yahudi hanya terima Perjanjian Lama. Jadi kalau kita sebut Nabi Muhammad dalam Perjanjian Lama ataupun Taurat dah cukup lah. Kedua-dua terima. Yahudi terima, Kristian terima. Okey. Namun untuk mengukuhkan lagi dan membuktikan bahawa ramalan ataupun nubuat kedatangan Nabi Muhammad SAW benar-benar telah disebutkan di dalam kedua-dua kitab samawi, kitab wahyu dari langit, iaitu Taurat dan Injil, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Okey. Sebab kita nak kukuhkan lagi, kita nak buktikan bahawa Nabi Muhammad ni dia bukan saja disebutkan di dalam Taurat ataupun Perjanjian Lama, tapi dia disebutkan juga di dalam Injil ataupun Perjanjian Baru. Macam mana dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 157, Allah kata Nabi Muhammad ni Nabi yang ummi sudah disebutkan di dalam Taurat dan juga Injil. Okey. Jadi kita nak buktikan ayat Al-Quran yang betul-betul benar bahawa Nabi Muhammad memang disebutkan di dalam kedua-dua kitab agama samawi, Taurat dan Injil. Okey. Sepatutnya kalau kita sebut Nabi Muhammad dalam Taurat dah cukup lah. Dalam Perjanjian Lama pun dah cukup. Tapi kita nak buktikan bahawa apa yang Allah kata dalam surah Al-A'raf ni, Nabi Muhammad disebutkan di dalam kedua-dua kitab samawi.
Taurat dan juga Injil. Jadi kita masuk juga dalam perjanjian baru. Nama Nabi Muhammad dalam perjanjian baru ataupun Injil. Okey. Maka kita akan meneruskan siri tentang ramalan ataupun nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Injil ataupun perjanjian baru, New Testament. Okey. Siri kali ini kita akan membincangkan siapakah individu yang akan datang setelah Nabi Isa ataupun Jesus, yang disebut sebagai penghibur ataupun penolong ataupun roh kebenaran. Okey, Nabi Isa ada sebut selepas dia akan datang penghibur ataupun akan datang Nabi Isa ada sebut selepas dia akan datang seorang penghibur ataupun penolong ataupun roh kebenaran. Jadi kita nak tahu siapa dia penghibur, siapakah penolong, siapakah roh kebenaran. Jadi tiga-tiga perkataan ni penghibur, penolong dan roh kebenaran dia saling diguna secara bergantian. Kadang-kadang guna roh kebenaran, kadang-kadang guna penolong, kadang-kadang guna penghibur. Tapi semua merujuk kepada individu yang sama. Okey. Ketiga-tiga perkataan ini saling disebutkan secara bergantian. Okey. Kadang-kadang sebut penghibur, kadang-kadang sebut penolong, kadang-kadang sebut roh kebenaran. Okey. Penolong dan roh kebenaran ini merujuk kepada penghibur. Okey, penolong kah, roh kebenaran kah, dia merujuk kepada penghibur. Yang di dalam bahasa asalnya iaitu Yunani ataupun Greek disebut sebagai paraklit ataupun parakletos ataupun periklutos. Okey, penolong kah, roh kebenaran kah, dia merujuk kepada penghibur. Penghibur tu dalam bahasa Yunani ataupun bahasa Greek dia disebut sebagai parakletos ataupun periklutos ataupun paraklit. Okey. Kita akan mulakan dengan mencari siapakah sang penghibur, siapakah paraklit tersebut. Yang dimaksudkan dengan melihat apakah ciri-ciri, sifat-sifat dan tugas yang akan dilakukan oleh penghibur tersebut. Okay, kita akan cari apakah sifat-sifat ataupun ciri-ciri ataupun tugas yang akan dilakukan oleh penghibur tersebut bila dia main nanti. Adakah semua ciri-ciri dan sifat-sifat penghibur ataupun paraklit itu tersebut sesuai untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okay, kita akan tengok adakah ciri-ciri ataupun sifat-sifat ataupun tugas sang paraklit tu, sang penghibur tu sesuai untuk Nabi Muhammad. Kita akan tengok. Dan pada siri yang akan datang baru kita akan mencari apakah makna sebenar bagi perkataan paraklit ataupun parakletos. Dalam siri yang akan datang baru kita akan mencari apakah maksud sebenar perkataan paraklit ni ataupun parakletos ni. Kita nak tahu maksud dia yang sebenar. Tapi yang ni nanti. Nah, kita bagi warm up dulu, panas badan. Okey, kita akan bincang. Penghibur ataupun paraklit yang akan datang setelah Nabi Isa alaihissalam ataupun Jesus, yang akan mengajarkan manusia segala sesuatu. Okey, penghibur ni ataupun paraklit ni bila dia datang, dia akan mengajarkan manusia segala sesuatu. Kita akan baca dalam macam biasa Bible ataupun Alkitab versi Lembaga Alkitab Indonesia. Dalam perjanjian baru, Injil Yohanes ataupun Gospel of John pasal 16 ayat ke-7. 16:7 Gospel of John. Dalam bahasa Indonesia dia sebut Injil Yohanes. Dalam bahasa Inggeris dia sebut The Gospel of John ataupun Gospel of Saint John. Dalam bahasa Arab dia sebut sebagai Injil Yohanna ataupun Injil Yahya. Yang bahasa Melayu moden lah ni, Indonesia dia sebut sebagai Injil Yohanes. Tapi ada dalam Injil yang bahasa Melayu yang awal-awal diterjemahkan, antara Injil yang awal diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, depa guna Injil Yahya. Macam lah ni depa guna Injil Yohanes, tapi dulu dalam Bible yang awal-awal dulu
mereka guna Injil Yahya. Contoh macam ni. Perjanjian baru. Hak ni diterbitkan pada tahun 1913 oleh diterjemahkan oleh W.G. Shelabier ataupun Shelabier. W.G. Shelabier pada tahun 1913. Lama ni. Tapi ni hanya perjanjian baru saja, hanya Injil saja. Dia dalam bahasa Melayu Baba Nyonya ataupun Melayu peranakan. Yang lama dah ni, dia terbit 1913. Tapi ni dah cetakan terbaru ni cetakan terbaru tahun 2007. Tapi awal keluar ni 1913. Lama dah, berapa ratus tahun. Ratus tahun, berpuluh-puluh tahun, lama dah ni. 1913 lah 2021, 100 tahun lebih dah. Cetakan terbitan terbaru lah. Okey, dulu depa guna Injil Yahya. Injil Yahya. Kitab Injil yang terkarang oleh Yahya. Okey. Dulu depa guna Injil Yahya, tapi lah ni depa guna Injil Yohanes. Okey. Selingan saja. Kalau Arab depa guna Injil Yohanna ataupun ada yang versi yang guna Injil Yahya. Macam dalam aplikasi yang Injil bahasa Arab yang saya baca, depa guna Injil Yahya. Ada yang Arab, versi Arab yang guna Injil Yohanna. Tapi Melayu lah ni, Melayu Malaysia ke, depa guna Injil Yohanes. Dalam bahasa Inggeris, The Gospel of John. Okey, ni sebuah sedikit tentang Injil Yohanes. Itu selingan saja. Okey, kita akan bincang dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat ke-7. 16 ayat ke-7. Okey. Ini kata-kata Nabi Isa ataupun Jesus. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur ataupun paraklit, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini perkataan Nabi Isa dalam Injil Yohanes ataupun Gospel of John pasal 16 ayat 7. Kita akan bincang. Nabi Isa kata lebih berguna kalau Nabi Isa pergi. Kalau Nabi Isa tak pergi, tapi sang penghibur tersebut ataupun sang parakletos ataupun paraklit tersebut tidak akan datang. Tetapi kalau Nabi Isa pergi, Nabi Isa akan mengutus penghibur ataupun paraklit tersebut. Okey. So, misal kita akan bincang. Perkataan penghibur ataupun di dalam Injil ataupun Bible, versi berbahasa Inggeris disebut sebagai comforter ataupun advocate. Okey. Perkataan penghibur ni dalam Bible bahasa Melayu ni dia terjemah sebagai penghibur ni diambil daripada perkataan paraklit ataupun parakletos ataupun paraklutos. Dalam bahasa Inggeris dia terjemah sebagai comforter, penghibur. Ada versi yang guna sebagai ada versi bahasa Inggeris yang terjemah sebagai advocate, pembela. Okey. Jadi perkataan penghibur ataupun di dalam Bible versi berbahasa Inggeris disebut sebagai comforter atau advocate. Mengikut sesetengah versi dia sebut advocate ataupun comforter. Ini adalah terjemahan daripada perkataan paraklit ataupun parakletos ataupun periklutos yang disebutkan di dalam naskah asal Injil berbahasa Yunani, bahasa Greek. Okey, sambung. Jika sebelum ini ramalan ataupun nubuat tentang kedatangan Nabi yang disebutkan di dalam kitab Taurat ataupun Perjanjian Lama didakwa oleh orang Kristian bahawa ramalan ataupun nubuat tersebut merujuk kepada Nabi Isa. Okey, kalau sebelum ni nubuat ataupun ramalan yang disebutkan di dalam kitab Taurat
ataupun perjanjian lama, orang Kristian akan dakwa, mereka akan claim ramalan tersebut ataupun nubuat tersebut untuk Nabi Isa. Okey. Maka ramalan ataupun nubuat kedatangan Nabi yang disebutkan oleh Nabi Isa sendiri di dalam Injil ataupun perjanjian baru akan didakwa oleh orang Kristian bahawa ramalan tersebut ataupun nubuat tersebut merujuk kepada Roh Kudus ataupun Holy Spirit, iaitu peribadi ketiga dalam doktrin Trinity. Okey, kalau sebelum ni ramalan dalam perjanjian lama orang Yahudi ataupun dalam Taurat, orang Kristian akan claim nubuat tersebut ataupun ramalan tersebut untuk Nabi Isa. Tapi nubuat ataupun ramalan yang disebutkan oleh Nabi Isa sendiri di dalam Injil ataupun perjanjian baru, orang Kristian akan claim, mereka akan dakwa nubuat ataupun ramalan tersebut merujuk kepada Roh Kudus ataupun Holy Spirit, ada yang terjemah Holy Ghost, iaitu peribadi ketiga dalam Trinity. Data dalam Kristian daripada Trinity, Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh Kudus. Dalam Arab sebut Bi'ismil Ab wal Ibn wal Ruhul Qudus. Bahasa Inggeris, the Father, the Son and the Holy Spirit ataupun the Holy Ghost. Ketiga ini adalah satu menurut mereka. Menurut orang Kristian, ramalan ni ataupun penghibur ni yang akan datang ni adalah Roh Kudus, iaitu peribadi ketiga di dalam doktrin ataupun akidah Trinity. Itu dakwaan dia. Ada sebab kenapa mereka buat akidah Holy Spirit kan, akidah Roh Kudus ni. Ada sebab apa mereka cipta akidah ni. Nanti kita akan bincang insya-Allah. Mungkin dalam siri akan datang kita akan bincang sebab apa, ataupun dalam siri kali ini saya tak pasti. Kita akan bincang sebab apa dia pencipta akidah ni, doktrin Roh Kudus ni, Tuhan ketiga dalam Trinity. Tuhan Bapa merujuk kepada Allah, Tuhan Anak merujuk kepada Nabi Isa dan Roh Kudus. Ada sebab apa dia pencipta ni, doktrin Roh Kudus ni. Ada sebab kalau mereka tak cipta Roh Kudus ni, mereka tak ada jawapan lain lah. Mereka kena pilih nubuat ataupun ramalan yang disebutkan oleh Nabi Isa, oleh lidah Nabi Isa sendiri di dalam Injil ataupun perjanjian baru, merujuk pada Nabi Muhammad. Tak ada orang lain lah. Mereka tak ada individu lain lah yang mereka boleh pilih. Selain mereka pilih individu tersebut adalah Nabi Muhammad. Jadi mereka terpaksa cipta satu akidah Roh Kudus ataupun the Holy Spirit. Okay, nanti kita akan bincang. Okey. Begitu juga ramalan ataupun nubuat akan datangnya seorang penghibur ataupun paraklit yang disebutkan pada ayat ini. Orang Kristian mendakwa penghibur ataupun paraklit tersebut merujuk kepada Roh Kudus. Mereka kata penghibur ni merujuk kepada Roh Kudus. Mereka bawa dalil lah. Mereka ada dalil mereka. Okay. Mereka berdalilkan dengan ayat dalam Injil Yohanes. Okay. Mereka bawa dalil. Jadi mereka nak kata nubuat ni ataupun ramalan seorang penghibur ni merujuk kepada Roh Kudus, mereka ada dalil, mereka bawa dalil. Ada dalil tak semestinya betul ya. Kita akan tengok dalil apa. Injil Yohanes pasal 14 ayat ke-26. Okey. Tetapi penghibur iaitu Roh Kudus. Okey, ni dalil apa? Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 disebutkan tetapi penghibur iaitu Roh Kudus. Okay. Tetapi penghibur iaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Okey, ni dalil apa? Dia kata penghibur ni ditafsirkan dalam ayat Yohanes pasal 14 ayat 26 sebagai Roh Kudus. Okey. Kita akan uji dalil bang. Okey. Namun ini adalah mustahil kerana syarat datangnya penghibur atau syarat datangnya parakletos itu Nabi Isa ataupun Jesus harus pergi dahulu. Syarat nak mai penghibur ataupun paraklit tu, syarat dia Nabi Isa kena pergi dulu. Baru penghibur tu boleh mai.
Kerana Nabi Isa masih ada lagi di bumi, ada lagi di dunia, sang penghibur tu ataupun paraklit tu tak akan main lagi. Okey. Justru jika orang Kristian mengatakan bahawa penghibur ataupun paraklit tersebut adalah Roh Kudus, maka ini akan bertentangan dengan banyak ayat-ayat di dalam Injil ataupun Bible yang menyebutkan bahawa Roh Kudus sudah pun ada sewaktu Nabi Isa masih lagi berada di bumi. Okey. Kalau mereka kata penghibur ni adalah Roh Kudus kan, dia bertentangan dengan ayat dalam Injil ni yang menyebutkan bahawa Roh Kudus ni sudah pun ada. Bahkan sebelum Nabi Isa beranak, sebelum Yesus berada di dunia, Roh Kudus sudah pun ada. Bahkan semasa hidup Nabi Isa sendiri, Roh Kudus sudah pun wujud, sudah pun ada bersama-sama Nabi Isa. Maka mustahil sebab syarat penghibur tu syarat paraklit tu Nabi Isa harus pergi dahulu baru penghibur tu akan datang. Kalau mereka kata penghibur tu adalah Roh Kudus, mustahil Roh Kudus sudah pun ada. Sebelum Nabi Isa beranak, selepas Nabi Isa beranak, bersama-sama dengan Nabi Isa, Roh Kudus sudah pun ada. Maka mustahil penghibur ini adalah Roh Kudus. Okey, faham tak? Antaranya adalah ayat di dalam Injil Yohanes sendiri yang menyebutkan bahawa Nabi Isa telah memberikan Roh Kudus kepada muridnya. Okey, antara ayat dia yang menyebutkan bahawa Roh Kudus sudah pun ada adalah ayat dalam Injil Yohanes yang menyebutkan bahawa Nabi Isa ataupun Yesus sudah memberikan Roh Kudus kepada para sahabatnya, kepada para muridnya. Dalam Injil Yohanes pasal 20, Yohanes pasal 20 ayat 21 hingga 22. Macam mana? Roh Kudus sudah pun ada waktu Nabi Isa hidup, Roh Kudus sudah pun ada. Bahkan Nabi Isa bagi Roh Kudus tu kepada para murid dia. Okay. Yohanes pasal 20 ayat 21 hingga 22. Okey. Ayat 21. Maka kata Yesus, dapat terjemah dalam bahasa Inggeris sebut Jesus. Dalam bahasa Indonesia dapat sebut Yesus. Maka kata Yesus ataupun Nabi Isa ataupun Jesus sekali lagi. Kata Jesus sekali lagi. Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nabi Isa kata kat murid dah. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Okay. Nabi Isa dia menghembusi murid dia. Sebab itu dia kata terimalah Roh Kudus. Nabi Isa bagi Roh Kudus kepada murid dia. Ayat ni membuktikan bahawa Roh Kudus sudah pun ada sebelum Nabi Isa ataupun sewaktu Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa bagi Roh Kudus kepada murid dia. Jadi mustahil kalau penghibur ni adalah Roh Kudus, mustahil. Sebab syarat penghibur datang, syarat paraklit tersebut datang, Nabi Isa mesti pergi dahulu. Okay. Kita dah buktikan Roh Kudus memang sudah ada waktu Nabi Isa hidup. Bahkan banyak lagi ayat-ayat, banyak lagi. Saya bawa contoh hanya satu. Banyak lagi ayat yang menyebutkan Roh Kudus sudah pun ada. Daripada sebelum Nabi Isa beranak lagi. Beribu-ribu tahun setelah sebelum Nabi Isa beranak, Roh Kudus sudah pun ada. Okay. Maka mustahil untuk mengatakan bahawa penghibur ataupun paraklit itu adalah Roh Kudus. Mustahil. Kerana Roh Kudus sudah pun ada sewaktu hidupnya Nabi Isa. Okay. Adapun menurut saya, pendapat saya, akidah ataupun doktrin tentang ketuhanan Roh Kudus dalam Trinity ini diciptakan oleh gereja awal Kristian. Mereka cipta akidah Roh Kudus ni ataupun mereka cipta doktrin Roh Kudus ni. Adapun menurut saya, akidah tentang ketuhanan Roh Kudus dalam Trinity ini diciptakan oleh gereja untuk menjawab kemusykilan tentang siapakah penghibur, paraklit ataupun penolong dan roh kebenaran yang disebutkan di dalam Injil Yohanes ataupun Gospel of John ini. Menurut saya, doktrin ataupun akidah tentang ketuhanan Roh Kudus ataupun the Holy Spirit ada versi bahasa Inggeris dapat terjemah sebagai the Holy Ghost. Okey, menurut saya
doktrin ataupun akidah Roh Kudus ni depa diciptakan oleh gereja Kristian yang awal. Depa nak jawab kemusykilan ataupun nak jawab persoalan siapakah yang dimaksudkan dengan penghibur ataupun paraklit ataupun penolong ataupun roh kebenaran yang dimaksudkan oleh Nabi Isa di dalam Injil. Okey. Kerana jika akidah Roh Kudus ini tidak ada, maka orang Kristian tidak ada pilihan lain kecuali menerima Nabi Muhammad SAW sebagai penghibur, paraklit, penolong dan roh kebenaran yang dijanjikan akan datang setelah ketiadaan Nabi Isa. Okey. Kalau tak ada doktrin ni, tak ada akidah Roh Kudus ni, orang Kristian tak ada pilihan lain dah. Mereka terpaksa terima bahawa penghibur ataupun paraklit ataupun penolong ataupun roh kebenaran tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tak cipta akidah Roh Kudus ni, mereka tak ada jawapan lain dah. Kalau macam dalam nubuat atau ramalan dalam perjanjian lama, dalam Taurat, orang Kristian boleh dakwa bahawa ramalan tersebut merujuk kepada Nabi Isa. Tapi masalah besar mereka, bila Nabi Isa sendiri yang sebut tentang ramalan ataupun nubuat kedatangan Nabi setelah Nabi Isa, orang Kristian tak ada jawapan lain dah. Mereka nak pilih siapa lagi? Selepas Nabi Musa, nubuat atau ramalan pada zaman Nabi Musa, zaman Taurat, orang Kristian boleh claim, boleh dakwa nubuat tersebut atau ramalan tersebut untuk Nabi Isa. Tapi bila Nabi Isa yang sebut, mereka nak dakwa siapa? Nabi Isa yang sendiri sebut akan datang selepas dia seorang penghibur ataupun paraklit ataupun penolong roh kebenaran. Orang Kristian nak pilih siapa lagi? Mereka tak ada jawapan lain dah. Melainkan mereka terpaksa, walaupun mereka tak rela, mereka terpaksa pilih Nabi Muhammad. Mereka tak ada jawapan lain dah. Sebab itulah munculnya doktrin ataupun akidah Roh Kudus ni, Holy Spirit, peribadi ketiga dalam Trinity. Menurut saya, menurut pendapat saya, sebab apa dicipta akidah Roh Kudus ni. Okey. Sambung. Ketuhanan Roh Kudus ataupun Holy Spirit, iaitu peribadi ketiga dalam Trinity, hanyalah bid'ah yang diada-adakan oleh Kristian, oleh orang Kristian setelah zaman salaf mereka. Ketuhanan Roh Kudus ni, ketuhanan Holy Spirit ni, iaitu peribadi ketiga dalam Trinity ni, hanyalah bid'ah yang diada-adakan oleh orang Kristian awal setelah zaman salaf, kurun terawal mereka pun ada salah juga. Setiap agama ada salah. Yahudi mereka ada salah mereka. Para sahabat Nabi Musa salah-salah mereka. Orang Kristian mereka pun ada salah juga. Para Hawariyun, murid-murid Nabi Isa, itu adalah salah untuk orang Kristian. Kalau orang Kristian mereka ikut salah mereka ikut Hawariyun, murid Nabi Isa yang Allah puji dalam Al-Quran, mereka takkan sesat. Kesalahan mereka adalah mereka meninggalkan salah Nabi Isa. Bahkan dalam semua agama, tak kira agama bahkan Islam sendiri, kalau mereka tinggal kefahaman sahabat Nabi ni, salah ni, dia akan sesat. Bukan dekat Islam saja, Kristian pun sama. Disebabkan Kristian mereka tak ikut salah mereka, tak ikut murid-murid Nabi Isa, tak ikut Hawariyun. Sebab tu muncul akidah Trinity apa ni. Kalau mereka ikut salah mereka, para Hawariyun, mereka tak bawa akidah Trinity, ketuhanan Roh Kudus, bahkan ketuhanan Nabi Isa ni, mereka tak akan sembah Nabi Isa. Para Hawariyun, murid Nabi Isa, tak pernah sembah Nabi Isa, tak pernah sembah Holy Spirit atau Roh Kudus ni. Mereka hanya sembah Allah. Sebab itulah Allah puji para Hawariyun, para murid Nabi Isa dalam Al-Quran. Okay. Ini ketuhanan Roh Kudus ataupun Holy Spirit, iaitu peribadi ketiga dalam Trinity, hanyalah bid'ah yang diada-adakan oleh orang Kristian setelah zaman salaf. Salaf Kristian. Dan ulama salaf mereka, bapa gereja yang awal mereka, kira ulama salaf dalam bahasa Arab sebut ulama salaf. Mereka bapa gereja. Dan ulama salaf mereka ataupun bapa gereja yang awal mereka tidak pernah menyembah Roh Kudus sebagai Tuhan. Bahkan ada bapa gereja awal mereka, ada ulama salah mereka ataupun murid-murid Nabi Isa, para Hawariyun ni, tak pernah sembah Nabi Isa, tak pernah sembah Roh Kudus. Mereka tak pernah sembah Roh Kudus.
Tak ada yang sebut para Hawariyun ataupun murid Nabi Isa sembah Roh Kudus. Mereka pun tak kenal ada Roh Kudus. Bahkan doktrin Trinity sendiri baru dirasmikan pada persidangan Nikea ataupun Konsili Nisia pada tahun 325 Masihi. Bahkan akidah, semua orang tahu, akidah Trinity, 3 peribadi, yang Bapa, Anak dan dan Roh Kudus. Al-Ab, Al-Ibn wa Rohul Kudus. Father, the Son and the Holy Ghost ataupun the Holy Spirit. Trinity, akidah Trinity ni dirasmikan pada Konsili Nisia ataupun persidangan Nikea pada tahun 325 Masihi oleh Maharaja Konstantin. Akidah Trinity ni muncul kira selepas zaman Salah 325 Masihi. Zaman Salah yang kita kiraan kita zaman Salah ni dalam 300 tahun ke awal, 300 tahun ke bawah. Okey. Bahkan doktrin Trinity ni muncul selepas zaman Salah 325 Masihi di persidangan Nikea ataupun Konsili Nisia. Sambung. Adapun ayat yang berbunyi, ayat Yohanes pasal 14 ayat 26 yang kita baca tadi. Ayat yang berbunyi, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nabi Isa kata, penghibur ataupun roh kebenaran ataupun penolong yang nak main tu, dia akan mengajarkan kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. Penghibur tersebut dia akan mengajak kita semua sesuatu dan akan mengingatkan kita apa yang Nabi Isa telah sebutkan dulu. Penghibur tu dia akan ingat balik apa yang Nabi Isa sebut dulu. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ini sesuai untuk Nabi Muhammad SAW. Memang baginda telah mengajarkan umatnya segala sesuatu. Sesuai untuk Nabi Muhammad. Memang Nabi Muhammad dah ajak umat dah segala sesuatu, tak tinggal satu pun. Memang baginda telah mengajarkan umatnya segala sesuatu, dari sebesar-besar perkara hinggalah sekecil-kecil perkara. Bahkan sesuatu yang paling kecil, iaitu cara-cara membuang air kecil. Sesuatu yang paling kecil, membuang air kecil. Air kecil. Nabi Muhammad SAW sudah ajar. Bahkan sesuatu yang paling kecil, iaitu cara-cara membuang air kecil, juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sama ada tata cara dia ataupun adab dia ataupun doa dia. Nabi Muhammad ajar semua perkara Nabi ajar umat dia. Sama ada tata cara ke, adab ke, doa ke, Nabi Muhammad ajar semua dah. Sempurna. Jadi sesuai apa yang Nabi Isa kata tadi, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Memang Nabi Muhammad ajak semua umat dah, tak tinggal satu pun. Kemudian ayat yang menyebutkan penghibur ataupun paraklit tersebut akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang menyebutkan paraklit ni akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penghibur ni akan ingat balik apa yang Nabi Isa pernah sebut, apa yang Yesus pernah sebut. Ini bersesuaian dengan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan apa yang telah dikatakan oleh Nabi Isa, iaitu kalimat tauhid. Nabi Muhammad ulang balik apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Isa dulu, iaitu kalimat tauhid. Nabi Isa pernah sebut dalam yang kita selalu baca, ayat tauhid dalam Injil. Dalam Perjanjian Baru, kitab Injil Markus pasal 12 ayat 29.
orang Kristian ni mereka cukup gementar baca ayat ni, iaitu bila ahli Taurat, orang Yahudi nampak Nabi Isa tengah duk mengajak para murid dia. Dia pun tanya Nabi Isa, orang Yahudi ataupun ahli Taurat tanya Nabi Isa, apakah hukum yang paling utama? Hukum manakah yang paling utama? Ahli Taurat tersebut tanya Nabi Isa. Betul, Nabi Isa tengah duk mengajak para murid dia, seorang ada ahli Taurat ni ataupun orang Yahudi, rabai-rabai Yahudi, mai tanya Nabi Isa, apakah hukum yang paling utama? Ayat 29 sebut, jawab Yesus ataupun Jesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Isa tak sebut dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu tiga, Tuhan itu Trinity. Nabi Isa tak sebut, tak pernah keluar perkataan tu daripada mulut dia. Apa yang Nabi Isa sebut adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam bahasa asal dia, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Okey. Perkataan Nabi Isa ni, Nabi Muhammad dia ingat balik apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Isa dulu. Sekali Kemudian ayat yang menyebutkan penghibur ataupun paraklit tersebut akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, bersesuaian dengan Nabi Muhammad SAW yang mengatakan apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Isa, iaitu kalimat tauhid. Okey, Nabi Muhammad pun dia kata benda yang sama juga. Apa yang Nabi Isa pernah kata dulu, Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa, Nabi Muhammad dia sebut benda yang sama. Nabi Muhammad pun tak bawa bid'ah yang baru. Nabi Muhammad tak bawa benda yang lain daripada apa yang Nabi Isa bawa. Nabi Muhammad hanya sambung saja. Nabi Isa tak bawa Trinity, Nabi Muhammad pun tak bawa Trinity. Jadi Nabi Muhammad hanya berkata apa yang telah dikatakan oleh Nabi Isa. Dan di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad juga menyebutkan, dalam Al-Quran pun, kitab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, iaitu Al-Quran, menyebutkan benda yang sama juga. Dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Sama juga. Nabi Muhammad pun bawa tauhid, Nabi Isa pun bawa tauhid. Sama. Okey. Nabi Muhammad SAW hanya meneruskan dan menyempurnakan ajaran tauhid yang dahulunya dibawa oleh Nabi Isa AS ataupun Jesus. Nabi Muhammad hanya menyempurnakan je. Dia meneruskan apa yang Nabi Isa bawa dan menyempurnakan apa yang Nabi Isa bawa. Dan Nabi Isa AS semasa hidupnya tidak pernah mengajarkan murid-muridnya tentang akidah Trinity. Sama sekali tidak pernah. Nabi Isa tak pernah ajar murid dia Trinity. Okey. Sambung. Dan Nabi Muhammad SAW juga memperingatkan kembali apa yang dahulunya pernah diucapkan oleh Nabi Isa AS kepada murid-muridnya. Okay, Nabi Muhammad dia mengingatkan kembali ucapan Nabi Isa, apa yang pernah Nabi Isa sebut kepada murid-murid dia. Nabi Muhammad dengan Al-Quran yang diwahyukan kepada dia, Nabi Muhammad sebab Al-Quran mengingatkan kembali perkataan Nabi Isa dulu kepada murid-murid dia, iaitu secara khususnya kepada Maria Magdalena, murid Nabi Isa. Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 17. Yohanes 20 ayat 17. Okey, perkataan ni nanti dalam Al-Quran Allah akan ulang balik, Allah akan quote ataupun Allah akan petik balik ucapan Nabi Isa ni. Kita akan baca. Injil Yohanes pasal 20 ayat 17. Kata Yesus ataupun Jesus. Kata Jesus kepadanya, janganlah kepada Maria Magdalena, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum kembali kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahawa aku sekarang akan pergi kepada Bapa, bahawa aku sekarang akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Patutnya silap, bukan Allahku dan Allahmu,
kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Macam kita selalu sebut penyelewengan kalau kalimah Allah ni saya dah sebut dalam video yang khusus. Depa banyak depa salah guna. Dekat ni bukannya Allahku dan Allahmu, tapi Tuhanku dan Tuhanmu. Allah yang satu. Tak ada Allah aku, Allah Allah dia, tak ada. Yang ada Tuhan aku, Tuhan dia, Tuhan orang India, Tuhan orang Islam, Tuhan orang Cina. Tapi Allah tak ada. Tak ada Allah orang Cina, Allah orang Hindu, Allah orang Islam, tak ada. Tapi depa salah guna. Tapi perkataan Nabi Isa ni betul ya. Nabi Isa kata pergilah kepada saudara-saudaramu, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahawa sekarang aku akan pergi kepada bapaku dan bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Okey, perkataan Nabi Isa ni ya. Allahku dan Allahmu. Tuhanku dan Tuhanmu. My God and your God. Perkataan Nabi Isa ni dalam Al-Quran pun Allah ulang balik. Dalam Al-Quran, kitab yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, disebutkan, dinakalkan perkataan Nabi Isa ni. Tuhanku dan Tuhanmu. Okay. Ucapan Nabi Isa AS iaitu Allahku dan Allahmu ataupun Tuhanku dan Tuhanmu telah diingatkan kembali di dalam Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Okey, ucapan Nabi Isa ni ya. Tuhanku dan Tuhanmu ataupun Allahku, dia guna Allahku dan Allahmu ni ataupun Tuhanku dan Tuhanmu ni, perkataan Nabi Isa yang menunjukkan bahawa Nabi Isa ada Tuhan. Nabi Isa memiliki Tuhan. Bukan dia tu adalah Tuhan, tapi dia ada Tuhan. Dia sebut bapaku dan bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Perkataan Nabi Isa ni besar perkataan ni. Tuhanku dan Tuhanmu. Perkataan ni memang cukup menggoyahkan keimanan penganut Trinity. Sebab depa kata Nabi Isa Tuhan, sedangkan Nabi Isa kata Tuhanku, bapaku dan bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Nabi Isa mengaku dia ada Tuhan. Tuhan dia sama dengan Tuhan para murid dia. Sebab Nabi Isa kata kat murid dia dekat Maria Magdalena, bapaku dan bapamu. Tu kalimat seterusnya, Tuhanku dan Tuhanmu. Nabi Isa nak tunjuk kata Tuhan Nabi Isa dengan Tuhan murid-murid dia, Maria Magdalena, adalah sama. Tuhanku dan Tuhanmu. Perkataan Nabi Isa ni, Rabbi wa Rabbukum. Dalam Al-Quran pun dah sebut. Allah petik balik, Allah nakal balik perkataan Nabi Isa. Dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat ke-51. Okey, Nabi Isa kata, Bismillahirrahmanirrahim. Ni ucapan Nabi Isa. Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Dan Al-Quran sebut balik ucapan Nabi Isa ni. Ucapan Nabi Isa kepada murid dia, kepada Maria Magdalena tadi. Tuhanku dan Tuhanmu. Allah ulang balik. Al-Quran, kitab yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni, mengingatkan kembali apa yang pernah diucapkan kepada Nabi Isa dulu. Apa dah Nabi Isa kata? Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhanmu. Biji macam Nabi Isa sebut dalam Injil tadi. Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 17. Okey. Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Oleh itu beribadatlah kamu kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Kata Nabi Isa ni, Rabbi wa rabbukum. Dalam bahasa Inggeris dia, my God and your God. Ataupun Tuhanku dan Tuhan kamu. Yang Nabi Isa sebut dalam Injil. Dalam Al-Quran pun Allah ingatkan kembali. Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni mengingatkan kembali ucapan Nabi Isa dulu. Okey. Okey. Sambung. Seandainya orang Kristian mengatakan bahawa penghibur ataupun paraklit ini adalah Roh Kudus. Okay, kalau orang Kristian kata penghibur ni adalah Roh Kudus, iaitu pribadi ketiga dalam Trinity, maka bilakah Roh Kudus datang mengajarkan segala sesuatu seperti yang disebutkan di dalam ayat ini? Batu bila Roh Kudus mengajarkan umat ini segala sesuatu? Macam mana dalam ayat ni sebut? Dalam ayat ni sebut penghibur tu akan datang mengajarkan kita segala sesuatu dan akan mengingatkan kembali apa yang pernah diucapkan ataupun yang pernah dikatakan oleh Nabi Isa.
Bila Roh Kudus main? Kalau orang kita nak kata penghibur ni adalah Roh Kudus, kita tanya mereka, bila Roh Kudus main mengajarkan kita segala sesuatu dan mengingatkan kembali apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Isa? Bila? Tak ada orang lain dah, kecuali Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad main membawa Al-Quran, dia kata balik apa yang dikatakan oleh Nabi Isa dulu, dan dia mengingatkan kembali apa yang pernah diucapkan oleh Nabi Isa dulu. Okey. Dan bilakah Roh Kudus datang memperingatkan semua yang telah Nabi Isa alaihissalam katakan? Okay, bila Roh Kudus main mengingatkan balik apa yang Nabi Isa pernah katakan? Waktu bila dia main? Waktu bila Roh Kudus tu main? Justru mustahil penghibur ataupun paraklit ataupun parakletos yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah Roh Kudus. Mustahil kecuali penghibur ataupun paraklit di sini merujuk kepada Nabi Muhammad SAW yang datang mengingatkan apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Isa dan menyempurnakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Okay. Kecuali penghibur ni tidak lain adalah Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad ni mengingatkan apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Isa dulu, Nabi Isa alaihissalam, dan menyempurnakan ajaran yang pernah dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Okey. Selesai. Jadi perbincangan seterusnya. Tadi kita dah selesai dalam ayat apa? Tadi kita dah bincang ayat Yohanes pasal 16 ayat 7. Itu kita dah bincang Yohanes pasal 14 ayat 26. Kemudian perbincangan seterusnya. Okey. Penghibur ataupun paraklit. Penghibur itu akan bersaksi tentang Nabi Isa. Okey, Nabi Isa kata ataupun Yesus kata penghibur yang akan datang tu akan bersaksi. Ini akan bersaksi tentang Nabi Isa ataupun memberi kesaksian tentang Nabi Isa. Okey. Dalam Injil Yohanes juga, Injil Yohanes pasal 15 ayat 26. Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-26. Nabi Isa kata, Jikalau penghibur yang akan kuutuskan dari Bapa datang, iaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nabi Isa kata, jika penghibur itu datang, yang Nabi Isa utuskan daripada Bapa, daripada Tuhan, iaitu Roh kebenaran. Disebut Roh kebenaran. Penghibur itu adalah Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, maksudnya yang diutuskan oleh Allah. Ia akan bersaksi tentang aku. Okay. Nabi Isa kata bila penghibur itu datang, dia akan bersaksi tentang aku, tentang Nabi Isa. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, iaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Okey. Okeylah, kita sama. Tidak ada penghibur ataupun paraklit lain lagi selain Nabi Muhammad SAW yang datang bersaksi tentang Nabi Isa alaihissalam. Tak ada paraklit lain ataupun penghibur lain yang mai bersaksi tentang Nabi Isa kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Okay. Apa yang persaksian apa yang Nabi Muhammad buat? Apa dah? Nabi Isa kata penghibur tu akan bersaksi tentang Nabi Isa. Persaksian apa yang dilakukan ataupun yang diberikan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bersaksi apa? Pertama, Nabi Muhammad SAW bersaksi bahawa Nabi Isa alaihissalam bukanlah Tuhan, sebagaimana yang disalah anggap oleh umat Kristian. Penyaksian apa yang persaksian apa yang Nabi Muhammad bawa? Nabi Muhammad bersaksi bahawa Nabi Isa adalah hamba, bahawa Nabi Isa bukanlah Tuhan, sebagaimana yang disalah anggap oleh orang Kristian. Tetapi Nabi Isa alaihissalam adalah seorang hamba dan utusan Allah.
Persaksian kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahawa Nabi Isa alaihi salam tidak dibunuh maupun disalib sebagaimana dakwaan orang Kristian, tetapi Nabi Isa alaihi salam diselamatkan oleh Allah. Nabi Muhammad bersaksi bahawa Nabi Isa tidak disalib ataupun tidak dibunuh. Macam mana dakwaan orang Kristian. Mereka kata Nabi Isa ni disalib, dibunuh dan disalib. Nabi Muhammad dia bersaksi bahawa Nabi Isa tidak dibunuh ataupun tidak disalib, tetapi diselamatkan oleh Allah. Ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahawa Nabi Isa adalah nabi dan rasul Allah yang benar, diutuskan oleh Allah, yang mana tidak diakui oleh orang Yahudi. Nabi Muhammad bersaksi bahawa Nabi Isa alaihissalam ataupun Yesus adalah nabi dan rasul yang benar, yang diutuskan oleh Allah, sebagaimana yang mana tidak diakui oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tak terima Nabi. Orang Yahudi tak terima Nabi Isa adalah nabi dan rasul yang diutuskan oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahawa Nabi Isa adalah nabi dan rasul yang benar, yang diutuskan oleh Allah. Keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahawa Nabi Isa adalah Al-Masih, juru selamat yang benar, bukan Al-Masih yang palsu sebagaimana dakwaan orang Yahudi. Nabi Muhammad bersaksi bahawa Nabi Isa ataupun Yesus adalah Al-Masih yang benar, bukan Al-Masih yang palsu sebagaimana dakwaan orang Yahudi. Orang Yahudi kata Nabi Isa ni Al-Masih yang palsu, juru selamat yang palsu. Nabi Muhammad bersaksi bahawa Nabi Isa ni ataupun Yesus ni adalah Al-Masih yang benar, juru selamat yang benar. Kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahawa Nabi Isa dilahirkan secara mukjizat tanpa melalui hubungan lelaki dan wanita, bukan anak zina sebagaimana tuduhan orang Yahudi. Bila Nabi Muhammad bersaksi bahawa Nabi Isa ni dia dilahirkan secara mukjizat tanpa melalui hubungan lelaki dan wanita. Nabi Isa bukan anak zina sebagaimana tuduhan orang Yahudi. Orang Yahudi kata Nabi Isa ni adalah anak zina. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad bersaksi bahawa Nabi Isa dilahirkan secara mukjizat tanpa melalui hubungan lelaki dan wanita, dan bukan anak zina sebagaimana tuduhan orang Yahudi. Okey. Ni 5 persaksian yang dilakukan, banyak lagi persaksian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terhadap Nabi Isa ataupun Yesus. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menepati syarat. Nabi Isa kata dalam Injil Yohanes tadi pasal 15 ayat 26, Nabi Isa kata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, iaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, itulah diutus oleh Tuhan, ia akan bersaksi tentang aku. Memang Nabi Muhammad diutuskan oleh Allah, dan Nabi Muhammad bersaksi tentang Nabi Isa. Tak ada. Kalau orang Kristian kata penghibur tu adalah Roh Kudus, kita tanya mereka, bila masa Roh Kudus dia bersaksi tentang Nabi Isa? Nabi Isa kata penghibur tu dia akan bersaksi tentang aku. Kalau orang Kristian kata penghibur tu adalah Roh Kudus, kita tanya bila yang persaksian yang dilakukan oleh Roh Kudus terhadap Nabi Isa. Sedangkan persaksian Nabi Isa kata dia akan bersaksi tentang aku. Persaksian dia tak akan datang daripada orang yang boleh bercakap dan boleh mendengar. Kalau Roh Kudus kita tak boleh nampak dia tak boleh dengar dia cakap, macam mana dia nak bersaksi? Macam mana dia nak bersaksi tentang Nabi Isa? Sedangkan Nabi Muhammad dia menepati syarat. Nabi Muhammad boleh bercakap, boleh melihat, boleh dilihat. Dan Nabi Muhammad pernah dilihat oleh para sahabat dahulu. Para sahabat Nabi pernah bercakap dengan Nabi Muhammad dan pernah nampak Nabi Muhammad. Dan memang Nabi Muhammad bersaksi tentang Nabi Isa. Kalau Roh Kudus kita nampak pun tak boleh, dengar dia cakap pun tak boleh, macam mana dia nak bersaksi tentang Nabi Isa? Itu antara bantahan yang kita boleh bagi. Banyak lagi, nanti siri-siri akan datang banyak lagi. Saya rasa dalam 3 siri kita akan sambil kita membuktikan nubuat ataupun ramalan tersebut untuk Nabi Isa, kita akan membantah dakwaan orang Kristian yang mengatakan nubuat ataupun ramalan tersebut untuk Roh Kudus.
iaitu peribadi ketiga dalam Trinity. Panjang ni. Tidak ada penghibur ataupun paraklit lain lagi yang datang memberikan kesemua kesaksian ini melainkan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu persaksian ini diikuti oleh seluruh umat Islam yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, tak ada lagi penghibur ataupun paraklit lain yang bersaksi dengan kesemua kesaksian kita sebut tadi ni, kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan persaksian Nabi Muhammad ni diikuti oleh seluruh umat Islam dari dulu sampai sekarang. Seluruh dunia seluruh dunia umat Islam, seluruh dunia yang beriman dengan Nabi Muhammad bersaksi sebagaimana persaksian Nabi Muhammad ni. Disebabkan kita beriman dengan Nabi Muhammad, kita percaya Nabi Isa tidak dibunuh. Disebabkan kita beriman dengan Nabi Muhammad, kita percaya bahawa Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul yang benar. Disebabkan kita beriman dengan Nabi Muhammad, kita percaya bahawa Nabi Isa adalah Al-Masih ataupun Juru Selamat yang sebenar. Disebabkan kita beriman dengan Nabi Muhammad, kita percaya bahawa Nabi Isa dilahirkan secara mukjizat tanpa melalui hubungan lelaki dan wanita. Disebabkan kita beriman dengan Nabi Muhammad saja. Dan persaksian tidak akan datang dari sesuatu yang tidak boleh dilihat dan berkata-kata seperti Roh Kudus. Okay, kita sebut saja. Persaksian dia tak main daripada sesuatu yang tak boleh berkata-kata dan tak boleh dilihat, seperti Roh Kudus. Kita tak boleh berkata-kata dengan Roh Kudus, tak boleh melihat Roh Kudus. Macam mana dia nak memberi kesaksian tentang Nabi Isa? Okay. Disebabkan seorang penghibur, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini berjuta-juta umat Islam seluruh dunia bersaksi bahawa Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi dan Rasul Allah. Disebabkan Nabi Muhammad, disebabkan penghibur ni, Nabi Muhammad ni, berjuta-juta umat Islam dari dulu sampai lah ni di seluruh dunia bersaksi bahawa Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul Allah. Disebabkan Nabi Muhammad, seluruh umat Islam bersaksi dari dulu sampai lah ni. Seluruh dunia umat Islam bersaksi bahawa Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul yang benar. Okay. Disebabkan seorang penghibur ini, iaitu Nabi Muhammad ini, berjuta-juta umat Islam bersaksi bahawa Nabi Isa alaihissalam adalah Al-Masih yang sebenar. Disebabkan Nabi Muhammad, disebabkan kita beriman dengan umat Islam ni beriman dengan Nabi Muhammad, kita beriman bahawa kita percaya bahawa Nabi Isa adalah Al-Masih yang sebenar, Juru Selamat yang sebenar. Disebabkan kita beriman dengan Nabi Muhammad saja. Berjuta-juta umat Islam bersaksi bahawa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan secara mukjizat tanpa melalui hubungan lelaki dan wanita. Disebabkan kita beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita percaya bahawa Nabi Isa dilahirkan secara mukjizat tanpa melalui hubungan lelaki dan wanita. Disebabkan seorang penghibur ni saja. Disebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah cukup membuktikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penghibur, paraklit yang dijanjikan oleh Nabi Isa alaihissalam yang akan datang dan bersaksi tentang dirinya. Okey. Ini sudah cukup untuk membukti bahawa paraklit ataupun penghibur yang akan datang dan akan bersaksi tentang Nabi Isa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang lain, tak ada jawapan lain lagi. Jawapan yang terbaik yang kita boleh bagi penghibur ni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Kristian ni mau ke tak mau ke terpaksa ke depa kena terima. Depa tak ada jawapan lain. Berdasarkan hujah-hujah yang kita dah sebut sebelum ni dan banyak lagi yang kita akan sebut selepas ni. Memang banyak lagi, panjang lagi. Okey, selesai. InsyaAllah. Okey, selesai. Alhamdulillah. Banyaklah. Dalam siri akan datang, kita akan sambung lagi tentang, masih dalam Gospel of John juga, dalam Injil Yohanes. Lepas tu dalam siri akan datang lagi, saya buat lagi 3 siri. Sebab sebelum ni saya dah buat
ramalan Nabi Muhammad dalam Taurat dah 7 siri. 7, tu saya nak tambah lagi 3. Ramalan ataupun nubuat Nabi Muhammad dalam Injil pula lagi 3, jadi 10. Tapi ada lebih lagi. Tapi yang selebihnya tu kita nak buat siri khusus. Kita nak cari apakah ucapan sebenar Nabi Isa. Dalam bahasa Greek disebut sebagai Paraklit ataupun Parakletos ataupun Perikletos. Dalam bahasa Inggeris Comforter ataupun Advocate. Bahasa Melayu sebut penghibur. Kita nak tahu apakah ucapan sebenar Nabi Isa AS. Bila Nabi Isa kata Parakletos yang akan datang setelah dia ni, apakah ucapan asli yang keluar daripada lidah Nabi Isa. Itu kita akan bincang pada siri akan datang. Siri lagi ini siri pertama. Ni siri pertama tentang Nabi Muhammad dalam Injil. Kesinambungan daripada siri Nabi Muhammad dalam Taurat. Dalam Taurat ada 7 siri. Ni satu siri dalam Injil baru mula. Tu dalam Injil lagi, siri akan datang dalam Injil lagi. Tu akan datang lagi, kita akan cari apakah ucapan sebenar Nabi Isa. Apakah lafaz yang keluar daripada lidah Nabi Isa bila disebut Paraklit ataupun Parakletos ni. Parakletos ni dalam bahasa Greek ataupun Paraklit ni dalam bahasa Greek, bahasa Yunani. Sedangkan Nabi Isa tak bercakap dalam bahasa Greek. Jadi dalam bahasa apa Nabi Isa bercakap? Okay, kita akan bincang dalam siri yang akan datang. Siri kedua, siri selepas ni pun masih dalam tentang ni. Kita nak tengok sifat-sifat ataupun ciri-ciri ataupun tugas yang dilakukan oleh penghibur ataupun penolong ataupun roh kebenaran bila dia datang. Kita nak tengok ciri-ciri tu sesuai tak untuk Nabi Muhammad, ataupun sifat-sifat penolong, penghibur ataupun roh kebenaran tu sesuai tak untuk Nabi Muhammad SAW. Okey, panjang. Jangan lupa, macam misal, jangan lupa subscribe channel kecil saya ni, Onrana, OWN Java RANA. Okay, jangan lupa sokong saya, insyaAllah. Masih panjang lagi. Okay, lepas tu nanti saya nak buat, lepas kita buat tentang mencari ucapan asal Nabi Isa, saya nak buat satu lagi siri khusus tentang macam mana seorang padri Kristian boleh masuk Islam disebabkan dia temui kebenaran Nabi Muhammad dalam Injil. Dia jumpa apa yang kita duk bincang ni, Nabi Muhammad dalam Injil ni, Paraklit ni ataupun Parakletos, penghibur ni, memang ada bukti padri Kristian masuk Islam disebabkan dia jumpa maksud sebenar perkataan Paraklit ni ataupun Parakletos, sang penghibur ni. Memang ada bukti. Memang sejarah dah membuktikan memang ada padri besar Kristian masuk Islam disebabkan Paraklit ni. Dia jumpa kebenaran Nabi Muhammad. Ni insya-Allah saya akan datang. Okey, pendek saja. Sebab nanti mesti ada panjang lagi. Okay, jangan lupa subscribe channel kecil saya, Urana. Jangan lupa subscribe. Okay, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.